Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Pada kali ini saya ingin memberikan respon, walaupun saya telah pun memberikan respon secara bertulis di Facebook saya, namun saya fikir adalah penting juga saya jadikan dalam bentuk video, iaitu apabila Ahli Parlimen Kuala Nerus, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Khairuddin At-Takiri, memberikan respon terhadap penghakiman ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini dengan menyatakan bahawa wujudnya hadis yang melarang untuk bergembira itu dan ini. Saya fikir ada beberapa poin yang saya perlu untuk jelaskan supaya agama tidak dilihat sebagai begitu tempang membela kezaliman dan kejahatan. Pertama, kita semua bersetuju bahawa kemelampauan dalam menghina dan bergembira, melampau dalam bergembira terhadap hukuman tersebut mungkin boleh untuk ditegur dengan baik. Namun, jangan juga kita lupa bahawa kejahatan yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan, penjenayah yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib dengan mencuri, merompak wang negara dan wang rakyat itu juga tidak kecil. Jadi, ada sebab kenapa perkara ini terjadi sehingga menyebabkan perkara itu timbul dalam masyarakat pasca hukuman penjara ke atas Datuk Seri Najib. Namun, saya juga ingin beritahu kepada YB Kuala Nerus, iaitu bahkan para salaf sekalipun, kalau bacalah di dalam beberapa rujukan, banyak sebenarnya rujukan. Kalau kita buka dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i menangis kegembiraan sujud tatkala pemerintah yang zalim dan jahat seperti Al-Hajjaj meninggal dunia. Bukan bermaksud larangan itu adalah larangan yang secara mutlak, tetapi bagi orang-orang yang jahat dan zalim seperti ini, ianya perlu untuk kita rasa syukur bahawa dia telah berhenti daripada menzalimi dan menyakiti umat Islam dalam konteks Malaysia, rakyat Malaysia itu sendiri. Ada 3 hadis dalam tulisan YB Kuala Nerus itu, membawa 3 hadis. 2 daripadanya saya tidak ingin bincangkan. Yang hadis kedua-duanya itu adalah hadis yang makbul, sama ada hasan ataupun sahih. Namun YB Kuala Nerus membawa satu hadis yang dinukilkan daripada kitab Madarijus Salikin oleh Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, iaitu sebuah hadis, man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Dan ini terjemahan YB Kuala Nerus, iaitu sesiapa yang menghina saudaranya dengan satu dosa, dia tidak akan mati melainkan melakukan dosa itu juga. Pertama, ada beberapa isu. Terjemahan ini tak tepat, YB Kuala Nerus. Jujur pada diri sendiri bahawa terjemahan ini tak tepat. Perkataan ayyar ini bukan menghina saudara. Ayyar, iaitu ja'alahu aran, dia buka benda yang tersembunyi. Bermaksud dosa dan kesalahan yang tersembunyi, dia cari-cari, dia keluarkan, sedangkan itu tidak diketahui. Dan itu adalah dosa peribadi, bukan dosa awam. Jadi, terjemahan YB Kuala Nerus, sesiapa yang menghina saudaranya, itu tak tepat. Dan ia berada di luar konteks yang ingin disampaikan oleh riwayat ini. Itu yang pertama saya ingin tegur tentang terjemahan. Kedua, hadis ini tidak sahih. Hadis ini tak sahih. Apabila anda keluarkan dan tulis dalam tulisan anda di Facebook anda. Hadis ini, riwayat ini datang daripada jalur Muhammad ibn Hassan Abi Yazid. Daripada Thawr bin Yazid, daripada Khalid bin Ma'dan, daripada Muaz bin Jabal. Ianya hadis yang terlalu dhaif, bahkan sebahagian ulama menilainya sebagai hadis palsu. Kerana yang pertama, Khalid dalam riwayat itu tidak pernah bertemu dengan Muaz bin Jabal. Antara rawi Khalid dengan Muaz itu sahabat, tak pernah bertemu. Berlaku inqita', terputus sanad. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di awal sanad itu adanya Muhammad ibn Hassan ibn Abi Yazid. Apa komen para ulama hadis tentang beliau? Kata Abu Dawud, dia adalah pendusta. Kata Ibn Ma'in, dia tidak dipercayai. Kata An-Nasa'i, dia matruk, ditinggalkan hadis. Kata Ad-Darqutni bahawa dia mungkarul hadis. Kata Az-Zahabi bahawa dia perawi yang binasa. Oleh yang demikian, Ibnul Jauzi, As-Saghani, Al-Fattani, bahkan Al-Albani menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Hadis palsu. Dan kalau kita lihat bagaimana kitab-kitab rujukan, apabila saya buat telaah dan rujuk semula, bahawa kalaulah hadis ini, kalau kita nak katakan hadis ini sahih sekalipun, kononnya, hypothetically, hadis ini tidak menyatakan bahawa kita boleh bertolak ansur ataupun meremehkan kemungkaran, apatah lagi kezaliman dan pencurian harta rakyat. Dan riwayat ini memberikan satu makna yang sekurang-kurangnya ada 4 makna. Tapi tidaklah ia selari dengan apa yang YB Kuala Nerus ingin sampaikan. Saya buktikan di sini. Pertama, makna
riwayat ini kalau kita katakan ia nak diambil iktibar ataupun digunakan, pertama, larangan ini bermaksud jangan mencela seorang Muslim dengan satu dosa yang dia telah bertaubat. Sekarang Datuk Seri Najib, dia tak rasa bahawa dia buat salah. Dia rasa bahawa dia dinafikan keadilan, bahawa dia tak buat benda itu, dia nafikan. Jadi makna hadis ni yang kalau anda lakukan ataupun ambil wabi terus, tak kena pada konteks. Makna kedua, larangan mencela dengan menzahirkan dosa yang tersembunyi. Kesalahan Datuk Seri Najib bukan dosa tersembunyi, ia adalah kesalahan jenayah awam. Ketiga, larangan mencaci saudaranya kerana dosa. Ya, mencaci itu secara umum adalah haram, tak boleh. Tetapi ia bukan bermakna kita dilarang untuk mengingkari dan menolak jenayah dan juga apatah lagi pencurian duit negara dan duit rakyat. Dan yang keempat, mencela saudaranya kerana dosa dalam bentuk dia ujub dengan diri sendiri. Dia rasa diri dia bagus, dia cela kawan lain. Tak. Kita lawan itu kerana harta negara dicuri dan juga dirompak oleh Datuk Seri Najib, dan itu telah dipastikan oleh Mahkamah Persekutuan. Kalaulah ingin membela rakan yang disayangi, janganlah menunggang agama dan memanipulasi dalil. Apatah lagi mengambil dalil-dalil yang tidak sahih daripada hadis Nabi SAW. Takutlah pada Allah, Datuk Dr. Khairuddin, dan jangan untuk menjustifikasikan membela penjenayah sebegini, anda rosakkan agama itu sendiri. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, hadis yang sahih dalam riwayat Al-Imam Muslim, la'anallahu man awa muhdithan, Allah melaknat mereka yang membela penjenayah. Hati-hati. Semoga Allah lindungi kita semua dan Allah jauhkan kita daripada menunggang dan memanipulasi agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.